Suami lambat sikit balik, boleh makan dulu? Boleh. Suami balik? Nampak? Dengan tak bersalah dia cakap tu. Jadi ada satu makcik ni dekat Rembau, dia kata apa tau? Tak adalah masa lain yang paling makcik tinggal kat pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni, kalau dengar dengkuran suami, tolong bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu ya, macam tu. Jangan mengungut isteri membebel. Banyak betul lah bercakap perempuannya. Dohai, syukur itu tandanya dia tetap ada di rumah menunggu kita. Mengungut, suami aku ni tidur berdengkur. Aduh, macam mana nak tidur? Syukurlah sekurang-kurangnya orang lelaki ni tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Jadi cari ilmu banyak-banyak. Tak tahu, belajar, tanya. Masih ada ruang untuk kita belajar. Saya pun sentiasa belajar masa ke semasa. Itu sebab saya kalau dengar ada penceramah bagi talk, saya akan seselir duduk ujung-ujung jauh-jauh. Saya tak boleh bagi dia nampak. Sebab penceramah kalau nampak saya mula mengada. Oh, nampak yang serbat ada. Patut dia yang ceramah ni. Aku ceramah aje lah. Aku nak ambil point kau ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapat roti krim payah nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat petang. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat ya. Kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama ya, dalam suasana yang cukup ceria. Yang mana pada petang Jumaat ada dua perkara yang paling sesuai. Yang pertama bantal, yang kedua cerita Hindustan. Ada orang cakap lah. Jadi saya insya-Allah adalah merupakan penceramah yang paling memahami kehendak penonton. Saya takkan kecil hati kalau ada sesiapa yang berhasrat nak tidur pada petang. Saya takkan tegur, tu kenapa tidur? Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat macam tu. Itu peranjat ni. Saya takkan buat macam tu sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengacara Majlis. Bahagia lagi dikasih Datin Dr. Gauri Sundaram, Timbalan Pengarah Perubatan. Bahagia Dr. Rafidah Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Pengurusan HTAA. Seterusnya Dr. Rohana Abdul Rashid. Mana pergi Dr. Rohana tadi? Naik atas okay. Ketua Perkhidmatan Oftalmologi Pahang. Seterusnya semualah tadi yang disebutkan sama seperti di atas. Ya, semua pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan perempuan dan mati Allah sekalian. Saya seronok sangat datang ke sini buat pertama kalinya, dan setelah semalam saya menjelajah Terengganu, hari ini di Pahang. Dan malam tadi kebetulan pula di Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu malam tadi. Dan tidak terlewat juga saya nak mengucapkan selamat hari jururawat. Oh yes. Seterusnya semualah. Hari doktor berapa bulan? Tak ada. Hari-hari. Hari-hari hari doktor. Sebab doktor, jajak doktor. Hari penceramah pun tak ada. Jadi apa-apa pun, hari ni santai-santai je. Macam mana nak jadi pekerja yang hebat, pekerja yang berjaya, pekerja yang cemerlang. Jadi antara-antaranya adalah datang dengan ceramah hari ni. Dalam banyak-banyak hari, hari ni hari yang paling menggembirakan, iaitu Jumaat petang. Sangat menggembirakan. Betul tak? Petang ni paling gembira sebab bila hadir ceramah maknanya tak payah kerja. Bukan lah, tak adalah. Tak ada. Saya ikut nak kerja ni tapi dah nama naik kan. Saya datang lah. Dan
Saya nak bagi tahu satu perkara yang kita kena ingat bila kita berada di dalam dewan ni, satu petanda yang kita kena syukur, kita kena rasa gembira. Sebab apa? Itu menandakan kita ada kerja. Di luar sana ada orang sedang pegang file folder ke sana kemari, masuk setiap shop lot, masuk setiap office, tengah mencari-cari kerja apa ni, nak kerja apa. Tapi kita dah ada kerja. Yang pentingnya bukannya melihat pada apa yang kita ada, jawatan apa yang kita ada, tapi yang penting nak tengok sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kenapalah aku kerja macam ni? Kenapalah aku kerja kat hospital ni? Doktor ni asyik-asyik cakap salah aku. Kadang-kadang benda ni berlaku di semua hospital kecuali HTAA. Saya kena cover siap-siap kan? Kadang-kadang kan, kenapalah aku kerja macam ni? Kadang bila saudara mara berkumpul tak boleh sebab shift kerja dan sebagainya kan. Dan entah lagi kita kerja dekat hospital kerajaan. Hospital kerajaan, orang minta macam-macam, belagak nak itu nak ini, wahal semua free kan, semua percuma, betul tak? Jadi jangan risau. Hari ni kita nak share macam mana caranya untuk kita bekerja ni, dan yang mana supaya kita boleh bertahan sampailah kita pencen. Sebab kita bekerja ni macam orang main damula. Ada orang baling-baling tangga, kejap-kejap tangga, kejap-kejap tangga. Ada orang tu pula baru naik sikit dah ular. Naik, ular baliklah. Okay. Tapi yang bagus, attitude kita main damula, kita tetap nak habiskan sampai 100. Dan ada satu orang lagi, dia tangga tidak, ular pun tidak. Masalah dia dekat 98. 99 100 undur balik, 99 100 undur balik, tak habis-habis. Apa kaitan dengan kerja kita? Orang tua aja permainan ni dulu. Dia nak ajar kita. Ada orang rezeki dia jap tangga, senang ni kenaikkan pangkat dia. Jap naik sana, lepas tu hantar sana, hantar sini. Rezeki dia. Jangan kita dengki. Yang ular tadi kejap-kejap tukar department. Pangkat tak naik. Jap hantar sana, jap hantar bilik store, kejap hantar ni, kejap bahagian ni, kejap bahagian kaunter pertanyaan. Tak sesuai juga, hantar kat bahagian store. Semua tempat. Hikmah dia kita kena percaya ada sebab, iaitu Tuhan bagi peluang supaya kita faham semua perkara dekat tempat kerja kita. Sangka baik kan? Dan yang ketiga, yang 98 tadi, kontrak bersambung-sambung, tak pencen-pencen, jap sambung. Maknanya sangka baik, khidmat kita masih diperlukan. Untuk makluman semua, saya dulu pun penyawat awam. Waktu saya duduk dekat dalam, saya sibuk nak keluar. Bila aku nak keluar, yang paling tak tahan macam pengarah kan, jap meeting. Lepas tu menyelesaikan masalah, orang komplain sana, komplain sini, semua tak betul. Ini keperkhidmatan yang terbaik kan? Orang akan bertikaikan tu. Tolong beritahu dengan Dr. Rohana tu. Ada je benda dia nak cakap kan. Dr. Afidah tu, jangan sampai I bawa dia. Ada lah. Dia macam dia lah yang paling besar kan. Tu biasa. Masa saya jadi pengarah undang-undang dulu, I'm a legal advisor dulu, apa orang tak komplain. Tapi satu je setting kita tetap nak buat yang terbaik. Entahlah nak cakap apa pun. Waktu saya mula ambil keputusan bersara, sebab masa tu saya dah tak tahu mana satu part time, ceramah ke jadi pengarah part time. Jadi saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Cuti tanpa gaji selama setahun, tak sampai setahun, masuk bulan yang ke-9, bos dah telefon, masuk kerja balik lah. Banyak kerja lah, tak boleh nak settle, saya kena balik, masuk kerja balik. Masa tu lagi gila lah, siang kerja, malam pergi ceramah. Pukul 5 papa cakap tukar baju, pergi ceramah macam tak ada apa-apa, ya besok pergi kerja. Memang penat sangat. Hujung minggu lagi lah, pagi petang malam. Masa PKP relax sikit, tak. Masa PKP 4 ke 6 ceramah live online sehari. Sampai satu hari tu saya minta cuti 2 hari sebab berdenyut-denyut kepala saya menghadap spotlight tu, tak boleh tahan kan. Saya sebenarnya memang dah gone lah. Saya ingat saya dah tak dapat dah ceramah macam ni, fizikal macam ni. Sebab dulu
Bila diumumkan PKP, lepas tu lockdown kan, oh gila lah. Masa PKP tu kita tak pandai, itulah telefon live, itulah telefon call. Saya pakai telefon tu, saya pasang, saya tekan on, saya pun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam ceramah, kamera tak on. Dua jam. Orang kat Kementerian Pengajian Tinggi kat Putrajaya, tapi saya tak start lagi ni. Itulah rintangan dia. Tu belum cerita lagi line. Maka keras, hang kan, hang. Line tak ada. Tu belum cerita dengan perangai korang yang tutup kamera. Letak gambar kepala jamban tu. Gambar-gambar kat toilet tu. Pension ni. Saya kepantangan saya kalau buat Google Meet tu, kalau ada yang tutup kamera. Okay, laptop saya tak ada kamera. Tolonglah jangan bagi alasan. Ni tahun 2022 kot. Kan? Ada je alasan. Macam mana anak-anak tak ikut waktu PDPR? Data tak ada. Langsung tutup kamera. Wah, dia main game. Itu masalah dia. Attitude kita kan. Jadi hari ni, kita nak jadi pekerja yang berjaya. Nak berjaya dalam hidup kita ni, 5 perkara tak boleh lah. Yang pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba nak bergelar doktor. Ya. Tambah pula datin depan. Lagi lama. Contoh. Ya, bukan senang jadi doktor. Tiba-tiba ke Syamsul Debat. Proses dia panjang. Itu sebab ada kata orang Pahang, dia sebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan satu pencapaian itu bukan perjalanannya. Bukan pencapaiannya, tapi perjalanan tu, journey. Semua cerita. Mama dulu, menyampah aku. Kampung mama menyampah. Mama dulu bukan senang tau. Mama bukan orang senang. Anak-anak mama nak apa semua dapat. Kan? Mama dulu belajar ni, cerita proses. Anak apa dah. Proses tu yang kita cerita, bukan apa yang kita dah ada, apa yang kita dah capai. Proses perjalanan. Saya dulu orang kampung je. Kan? Lepas tu PSR tak sengaja 5A masuk asrama penuh. Tak sengaja. 2 orang pula macam mana lah nama aku ada dalam tu kan? Masuk Semak Melabu. Puas tengok, tak adalah penuh sangat. Nama je sama penuh kan, tapi tak adalah penuh sangat nampak kan. Habis sama penuh, lepas tu alhamdulillah masuk di saya sempat jadi cikgu sekejap. Jadi cikgu, mula jadi guru sandaran, guru ganti, lepas tu jadi guru sandaran tidak terlatih. GSTT dengan gaji 494.50 sen. Perjalanan. Habis pada tu saya sambung belajar. Saya ambil diploma Public Admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu. Habis diploma, saya sambung degree in law. Ambil LLB. Kemudian dah habis, settle LLB. Sebelum paper final saya dah dapat kerja. Saya dah pergi masa final, saya submit semua result saya yang ada. Saya pergi je interview, alhamdulillah saya dapat jadi malang pengarah masa tu di satu agensi kerajaan. Kemudian dah habis pada tu, saya ditawarkan naik pula jadi pengarah undang-undang. Tapi saya fikir-fikir balik, proses tu kita gemar tau, nak sesuatu, bila dah dapat kita terlupa. Nak sangat jadi doktor dulu kan, bila jadi doktor, aduh sibuk, banyak kerja lah sekarang. Betul tak? Nak sangat jadi sister. Kau boleh bagi arahan. Selama ni aku je kena bagi arahan. Kau tunggu aku jadi matron. Contoh. Tak, benda ni kat HTAA tak ada, tempat lain. Sini okey. Betul. Kita dekat pejabat ni, dia ada politik dia sendiri. Dia terasa macam, kau tengoklah, kau takkan merasa APC. Yang naik pangkat kau, lupakanlah. Dia yang setan-setan ni ramai yang mengasut. Kau percayalah, bos memang tak nak kat kau. Kau tengoklah, mesti dia. Yang dapat APC mesti dia. Macam dia seorang je kerja. Ayat tu keluar, macam dia seorang je kerja. Kita ni apa weh? Kita ni apa? Dekat depan doktor. Doktor. Kena sabar banyak-banyak. Barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Kalau dia mengharapkan pengiktirafan daripada Tuhan, maka dia akan bahagia.
Jangan didik anak-anak keluarga kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Sempat salin? Deep betul ayat tu. Betul. Memang ya. Kita terlampau nak kejar jawatan-jawatan, sebenarnya akhirnya bila nak kita tak nak. Yes, dah habis belajar, tak payah fikir apa dah, tak payah fikir apa dah. Kena kerja. Bila kerja, yes dapat kerja. Yes dapat kerja. Dapat kerja, kenapalah aku kerja? Macam ni pula, itu tak boleh, ni tak boleh, ni kena disiplin macam ni lah. Lepas tu bagi cadangan tak diterima, kena kerja ni, kena kerja shiftnya, lepas tu kena letak lah bawah supervisor penyelianya yang lain macam tak suka kat kita je. Kenapalah aku kerja? Bila dah kerja, bila lah nak kahwin? Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Bila lah nak mengandung ni? Belum mengandung, kenapalah aku mengandung? Ya Allah, azabnya bawa budak ni ke sana ke sini. Ya Allah, cepatlah budak ni keluar. Bila budak tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena buat susu lah, apalah, bangun tengah malam. Aduh, bila lah budak ni nak bercakap? Bila budak tu cakap, kau diam boleh tak? Bila lah budak ni nak berjalan? Tak, budak tu berlari, duduk. Nampak? Itulah kita. Kita nak sesuatu, bila dapat kita terlupa. Hidup kita ni tidak semudah ABC. Macam mana kita rancangkan, kita nak macam ni, lepas ni macam ni, lepas ni macam ni, tak. Hidup kita ni macam filem Tamil. Filem Tamil. Saya tengok filem Tamil. Yang terbaru The Beast tu saya tengok. VJ saya tengok. Saya tengok cerita payah. Dia boleh konflik 3 hari dalam kereta tu. Satu cerita tu dalam kereta. Ya payah. Yang kara sallaye nabilay. Saya tahu lagu tu. Ya man. Kenapa bagus tengok cerita Tamil ni? Cerita Tamil ni dia mengasah critical thinking. Kita takkan boleh harga ending dia macam mana. Jangan kau tengok drama Melayu. Baru nak tampar bersambung. Suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenal. Dendam seorang isteri. Saya tahu tajuk saya tak tengok. Saya pun sempatlah berlakon beberapa, tapi skrip saya dalam 2 baris je. Itu pun ada yang tengah isi minyak tu. Pelakon kan? Dia kata, saya kata bukan. Iya. Pakai mask pun kita kenal lah. Saya pun buka. Saya siapa? Aaron Aziz. Bukan. Saya kata. Salah orang. Ni orang ni kadang saya puas tengok apa sini ke kan. Tak tahulah kan. Saya pernah lah dapat tawaran berlakon dengan Samsul Yusof. Berlakon untuk filem Munafik 2. Tapi saya tolak sebab tawaran tak sesuai watak. Tengok tak Munafik tu? Saya dapat watak yang hantu celah buluh tu. Yang mengacau Ustaz Adam kan? Adam, itulah. Tak adalah, mana je kan. Jadi kita ni sekarang ni kerjalah dengan baik, berintegriti. Sebab apa? Sebab dalam hidup kita ni kaya dengan hikmah. Cuba fikir balik. Kan? Dr. Gauri pun, dia pun tak terfikir dia boleh duduk dengan jawatan ni sekarang. Dr. Rafidah, Dr. Hana. Sebenarnya, kalau fikir-fikir balik, macam mimpi je. Saya pun macam mimpi duduk sini. Sebab rupanya dah macam-macam kita lalui dalam hidup ni, akhirnya kita ada jawatan sini. Dan depan ni kita tak tahu kita ke mana pula. Sebab kata orang, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup memikirkan hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita takkan rasa masin ni, kita takkan rasa pahit tu, kita akan rasa tenang, relax, terima apa juga yang Tuhan nak bagi kat kita. Macam hari ni kan, mungkin ada yang cakap, sedaplah dia duduk sofa mahal. Contohlah kan, dia ni, kursi ni tanggungjawab besar. Tu lagi besar tu sebab tak ada siapa berani duduk situ. Tanggungjawab. Makin tinggi tempat duduk you all dalam auditorium ni, makin kurang tanggungjawab. Dengan harapan dia balik, orang tak perasan. Kenapa begitu? Kalau boleh lah yang duduk depan, semua tak nak duduk depan. Dr. Hana pun kejap dah naik atas tu lah. Dia nak kurangkan tanggungjawab dia. Saya pun lari naik sini. Tak, tu sebab kadang-kadang heran manusia mengejar tanggungjawab. Tanyalah dia orang, kalau boleh dia nak jadi jawatan biasa-biasa macam you all. Kalau boleh. Tanya dia orang berapa lama tak pergi pasar malam.
Betul tak Rafidah bila last pergi pasar malam? Ha? Apa dia? Tak ingat dah. Tak ingat dah. Ha. You all nampak benda tu macam kecil kan, tapi besar. Anak saya 3 soalan. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar pergi sekolah tu precious sangat, penting sangat. Hantar anak pergi sekolah, tanyalah orang-orang lama yang dah tak hantar anak pergi sekolah, dia ingat lagi zaman hantar anak sekolah. Betul, anak dah besar-besar, anak dah masuk hostel, kadang naik kereta terasa macam anak dekat sebelah lagi. Tak ada lah. Ayat yang kedua anak saya, tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Orang lelaki nak rasa hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam boleh lah, cuba pasar raya kau macam tu. Kau tak meninggal kau. Dan ayat yang ketiga yang paling saya tak boleh tahan, anak saya sebut. Macam dah lupa-lupa muka abah macam ni. Wah, dalam YouTube, dalam TV boleh tengok kan. Tak je nak bagi tahu abah dia dah lama tak balik. Tu sebabnya kalau sibuk macam mana pun kita balik, jangan terus masuk bilik sendiri. Orang lelaki ingat tu. Masuk bilik anak lu, tengok anak. Ya Allah. Ramai betul. Masa bilalah kau besar, ya Allah. Tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri lah, kau pun dah besar. Penuh katil tu macam ni, tidur. Manalah aku nak tidur ni, ya Allah. Alih tangan slow ni. Tersedar dia. Lambat lagi balik. Dah kena marah. Itu semua. Proses. Hidup kita ni proses. Bekerja pun proses. Masa mula-mula masuk kerja, tengok. Kerja kat sini, hati-hati. Terutama dengan doktor ni. Kau jangan main-main. Doktor ni, kau silap sikit, habis. Wah, adalah tu yang jadi juru orang kata dia kanya pegawai induksi dia. Yang tak bertauliah ni, yang sendiri pandai je kan. Betul. Proses. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Orang tak ada komitmen, takkan berjaya. Macam saya sebut tadi, berjaya jangan ukur dengan pangkat saja tau. Tak semestinya. Berjaya jangan ukur dengan anugerah khidmat cemerlang. Tak semestinya. Yang ketiga, kena ada fokus. Bukan buat benda lain dekat tempat kerja. Dia ada 4 jenis pekerja dalam jabatan kerajaan ni. Yang pertama namanya administrator. Masuk on time, balik on time. Muka dia yang pertama dekat mesin pancakat tu. Kau macam mana pun kau buat. Dia memerlukan usaha untuk memastikan kau setiap hari yang pertama. Dia memerlukan usaha. Dia siap sana kat mesin pancakat tu. Siap sound lain. Betul. Orang yang administrator ni meja dia kemas, tersusun. Jangan usik barang dia tahu. Kau usik barang aku ke? Kenapa siapa usik barang aku tadi? Dia tahu. Laci pertama apa? Drawer kedua ada barang apa? Ketiga apa? Frame dia, ni frame suami dia, ni frame anak dia. Barang dia kat sini. Dia tahu dah. Jangan usik. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab satunya. Gila babi lah, aku tak faham. Saya tanya, bab satu tu apa bab satu? Orang saja nak jaga. Kerja memang gila-gila punya. Dia ni memang biasa datang mungkin lambat sikit, tapi dia balik lambat. Dia memang jenis kerja deadline. Memang bos cukup sayang dengan dia. Bos sepah file atas meja dia. Ada tu ni. Kadang, mana file kau bagi kau? Tu kat kaki tu. Tu. Dia tahu. Bos sepah dia tahu. Dia kerja deadline. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Berniaga je kerja kat pejabat. Ada? Okay guys, tak beli tak apa. Tengok dulu. Sampel. Okay. Tak meja dia gila. Nak jumpa dia ni payah. Jumpa dia dekat kafe. Dan ada satu jenis lagi, nama dia follower. Siapa yang nama dia naik hari ni, dia akan tengok kat nama orang lain. Nama kau ada tak? Kau pergi tak macam Samsul Debat so? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Booking tempat. Cuba kau tukar kawan kau. Tak boleh ke? Jangan duduk dengan geng-geng yang sama saja. Kalau pergi toilet pun tu lah geng dia. Okey tak tudung aku? Okey, aku. Cuba nampak pandangan yang berbeza sikit. Itu biasa, kan? Yang paling best kalau khusus 3 hari 2 malam. Khusus hari yang ketiga habis kau apa? 12 kan? Soalan dia katanya, kau balik pejabat balik tak? Kau balik tempat kerja balik? Jangan sesama tau.
Kau jangan-jangan kita orang balik rumah kau pergi kerja pula, kau jangan. Cara kerja tu maknanya dia biasa buat. Cara dia gelak tu kan. Tu biasa. Sebab saya dulu pun macam tu. Kan saya dulu pun macam tu. Kita faham dah tu. Tapi fokus pada kerja kita. Kemudian perlu kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Tak ada siapa boleh berjaya kalau tak ada disiplin. Kena ada disiplin. Dan seterusnya, yang kelima, kena ada apa? Keberterusan. Ataupun Dr. Gauri selalu sebut konsistensi. So, saya sebut sebagai istiqamah. Keberterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malah rajin balik. Tak boleh. Kita kena sentiasa konsisten dengan kerja kita. Tahniah lah saya ucapkan. Saya masa itu saya memang kesian betul dengan you all. Terutamanya pada musim PKP, bukan satu perkara yang senang. You all paling menakutkan adalah bila mendengar pengumuman PM. Dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Kepada semua penyawat awam, petugas frontliner, tahniah, andalah wira yang tidak didendangkan. Kita dengan ini berhasrat. Semua menangis. Betul, saya tahu. Saya masa saya baca doa kali pertama, diminta baca doa dan bagi kata-kata semangat, saya sendiri tak tahan nangis. Saya sebab saya membayangkan macam manalah you all kerja dengan pakai baju yang tak sampai ke bulan tu. PPE. Lepas tu ada sampai yang period tak sempat tukar pad, berdarah dah muncul, dah lurut dah, betul kan? Sampai tahap tu punya teruk masa tu. Dan saya pun tak faham cara kita menghadapi COVID ni. Kadang-kadang pening bala, kesian kan, orang Malaysia ni cepat selesa. Saya bayangkan saya patutnya pergi camah di Melbourne, bukan Melaka tau, Melbourne tu dengan penampak agak nampaknya. Saya tak jadi postpone sebab PKP tu, sebab COVID. Dan saya tanya dia, macam mana kes masa tu kes kita so dalam 6-7 ribu. Macam mana kes dekat Melbourne sekarang? Oh, Australia digemparkan. Tiba-tiba kita ada 13 kes baru. Tiba-tiba ada 13 kes baru. 13. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Langsung lockdown 5 hari. So, saya nak jawab apa? Saya tanya, saya tak tahu nak respon apa. So, saya respon lah. Kita orang kat Malaysia 5-6 ribu okey je. Kan? Dan soalan yang paling best, soalan yang ditanya oleh warga Melbourne kepada saya, dia tanya, Ustaz, best kan lockdown dekat Malaysia? Boleh keluar lagi? Saya tak tahu dia tanya ke dia sindir, saya tak tahu. Kan? Kalau kita betul-betul buat macam PKP pertama tu, semua orang tak keluar. Okey, semua takut nak keluar pun sebenarnya. Waktu marah ni sekolah ni, kenapa sampai bila lah macam ni, sampai bila macam ni anak kita ni, buka lah sekolah, kawal lah, tapi kena pergi sekolah, mak bapak dah tak tahan. Buka sekolah, kenapa buka sekolah, kes tinggi lagi, pening bala kementerian tu. Buka salah, tutup salah, hari tu bulan puasa, kenapa Malaysia Raya hari Selasa, Indon, Brunei, Isnin, apa salah dan lain ke bulan yang kita tengok? Berapa banyak bulan dalam dunia ni? Dia kata marah. Lala semua meraya hari Isnin, marah juga. Kenapa raya Isnin? Kami tak prepare. Beri percaya kat kalender kuda suruh. Susah betul kan? Itulah dia kita. Macam saya kata tadi, mengeluh, mungut je. Naik pangkat marah, turun pun marah. Tak dapat anugerah khidmat cemerlang marah. Kan? Sebenarnya kita kena belajar apa? Bersyukur dengan apa yang kita ada. Dalam hidup kita, pertama dalam bekerja mesti jujur. Jangan kita menipu. Jujur. Pergi kursus, 3-4 orang pergi kursus yang sama, tapi kenapa claim mileage kita tinggi berbanding orang? Lepas tu bahagian keuangan tanya, query, kenapa claim you tinggi macam duit mak bapak dia? Dia kata sebab bukan duit mak bapak dia lah, dia tanya tu. Jawab je lah, jujur. Saya minta maaf, claim saya memang tinggi sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout saya pusing 5 kali lah, tak tahu simpang mana nak masuk. Sasar perempuan kan, tanya orang lelaki tu. Kalau kita buat kereta, tak usah lah bagi perempuan jaga GPS, bergaduh ke?
Jadi tengok map. Depan lagi bang, depan lagi bang. Depan belum. Depan lagi. Bang, situ simpang ni bang, situ simpang. Dah lah nak pusing balik jauh ni. Jadi cari pasal. Tak, sebab memang Tuhan bagi kelebihan tu berbeza-beza. Jadi dalam bab integriti kita kena jaga jujur, berintegriti, jujur. Ketelusan, kesempurnaan, keutuhan tu tajuk integriti lah. Maknanya kena panggil tajuk yang lain. Saya tak sempat hari ni. Kena jujur. Kalau tak faham cakap, malu bertanya, sesat jalan tanya. Saya tak faham, yang ni macam mana, ni apa maksud dia, tanya. Nak pula melibatkan kerja-kerja yang sekarang, melibatkan you di hospital, melibatkan nyawa pesakit dan sebagainya, tanya. Ni betul tak ni? Okey ke macam ni? Kena tanya. Kalau kita tak sure, jangan main-main. Tapi jururawat sekarang ni saya tengok steady. Dia tak macam dulu kan. Dulu kan ganas-ganas, sister-sister dulu ganas. Dulu tak ada lagi dah customer is always right. Masa tu belum ada lagi. Assalamualaikum ngap, sebila kau kahwin dengan abang kau? Dulu garang betul sister tu. Ya. Kat farmasi mana kau tak nampak signboard tu? Kata terus je lah, depan tu farmasi lah tu, baca. Wah, dekat situ kaunter pertanyaan. Rupanya ada kurungan bawah tu. Kalau tak ada benda nak tanya, baik kau jangan tanya. Lain macam tau dulu. Sekarang semua dah ada dengan communication skills dan sebagainya. Pakcik saya nak bagi injection je. Pakcik sakit? Tak sakit. Ya, janji dulu. Ya, saya janji tak sakit. Okay, pakcik kalau pakcik takut, pakcik pandang sebelah sana tau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sikit je. Dah sudah. Tak sakit kan? Masih doktor. Katil sebelah tu, kau tolonglah hanjet aku. Dia punya seronok tengok kan. Itu makluman doktor-doktor sekalian dan semua pengamal-pengamal perubatan semua. Saya alhamdulillah 2 tahun berjaya mempertahankan diri daripada dijolok hidung. Cukup takut benda tu. Panjang benda tu, dia pergi mana? Masuk dalam lah tu, dia pergi mana benda tu? Nak pula saya tengok ada orang share dalam Instagram yang budak Kelantan yang menggelupur-gelupur tu, menjerit tu. Ya Allah, matilah aku kalau kena jolok ni, ya Allah. Jadi saya cukup jaga. Ada sekali tu saya datang ke Terengganu ceramah, ada beberapa tempat kena COVID tu, saya elakkan. Saya kata, dah batalkan je. Saya kata saya tak nak. Betul, saya takut. Program di Astro, ada beberapa program saya kena jadi host. Salah satu syarat kena swab test. Kena jolok hidung ni kan. Saya kata, kau bagilah orang lain. Aku tak keluar TV pun tak apa. Takut. Tapi akhirnya pada bulan 3 tu kena pergi umrah. Tak boleh elak. Malam tu tak tidur. Macam mana, ya Allah, pemudahlah urusan aku, ya Allah. Bukan pemudah pergi umrah tu, jolok hidung tu. Lalu dekat klinik swasta tu dia memang yang cepat punya. Pagi tu ambil, malam tu result dah dapat. Dia 48 jam sebelum kita fly kan. Lalu lah kat orang belakang tu, Indian girl, nurse tu, saya pun pandang kat dia, rendah pula. Mau dia gadak macam tu kan. Kau tunggu situ, aku turun. Saya pun turun duduk. Dia mungkin rasa tak selesa sikit. Dia kena sabarlah ya. Kita dia just 2 or 3 seconds saja. Kau janganlah cerita lagi. Aku tak nak dengar talimat. Kau joloklah cepat. Tak, yang jolok tu satu hal. Yang kau pusing tu apa hal? Dia mampu mainkan hidung aku tu. Kata. Je tu. Alhamdulillah negatif. Yang lain semua driver saya, assistant saya, semua positif masa tu. Saya negatif. Saya pergi dekat TV3 pun hari tu, dia berapa ramai yang kena positif. Saya negatif. Saya cek Elio negatif. Lantas aku dituduh sebagai pembawa. Kejam sungguh dunia ni. Tapi bila dekat sana, ringkas cerita, nak balik ke sini, alhamdulillah di Arab Saudi masa tu dah dihapuskan SOP tu. Hanya cek Elio je. Yes. Yang paling best tu, sebilik dengan saya,
orang Malaysia. Sepupu saya. Dia, aduh, tak tahan lah, aduh, so-sober. Dia test dia punya saliva RTK dia, test kat dalam bilik, 2 line. Tapi masa nak balik kan, slot test Helio tu, yang best orang Arab ni, macam ni kan. Tu je. Dia colek kat bibir je. Khalas itu. Ha? Dah sudah kan? Dah. Alhamdulillah, semua negatif. Termasuk yang tadi roommate saya tadi. Negatif. Itulah cara dia. Berjaya membantu mengurangkan kes. Tapi tak, sebab apa? Orang Arab tu dia tak nak tahan orang kita. Rupa-rupanya bila tiba di KLIA, sebelum cop dekat immigration tu, sepanjang-panjangnya meja KKM tu, setiap seorang dengan sebatang-batang panjang, seolah-olah cakap, siap kau. Alhamdulillah, 1 flight positif. Kecuali Syamsul Debat. Sekali lagi aku dituduh sebagai pembawa. Agaknya kot saya pernah kena. Ada yang saya kena sesama tu. Tapi bila saya cek Elio, saya pakai test tu, dia kata jangan makan apa-apa kan dalam masa 40 minit kalau nak buat tu. Saya bukan tak makan apa-apa, memang saya tak makan apa-apa, tak gosok gigi, tak apa, semua saya buat daripada malam tu. Macam tu lah. Tapi you all hebat lah. Hari-hari ada yang hari-hari kena jolok kan kerja. Masyad you all. Ada orang tu dua-dua pun tak apa, dia tak ada hal. Okey, mana hebat you all. Saya tak, saya sampai sekarang takut tau harap-harap. Tapi lepas ni kata tak ada. Oh, cuma jemaah haji masih kena swab lagi kan? Kena swab lagi. Dan satu lagi, ramailah hari tu yang lulus tapi tak boleh pergi sebab BMI tak lepas, apa tak lepas kan. Wah, memang strict sikit lah kan. Baru tahu kepentingan jaga kesihatan. Saya betul, dia sebenarnya nak turunkan berat badan kita senang je. Kita ni nak bekerja, kita kena badan kita fit. Nak fit, kita kena kontrol makan. Stop apa? Nasi, gula, susu, tepung. Stop. Cepat kurus. Saya last makan nasi tadilah sebelum datang sini. Dekat Jaman Tori. Sana aku nak diet. Ya Allah, menyala ikan tu. Gila betul. Kan. Dia macam memuja pula ikan tu. Kan. Jadi dalam bab integriti saya nak tunjuk masa saya di Melbourne kan. Masa saya di Melbourne nak melintah jalan ni. Nak minta jalan. Masa tu saya ceramah, mak saya dengan isteri saya sampai sehari lewat. Dia besok tu boleh datang. Saya dah jumpa dengan rakyat Malaysia, ramai rakyat Malaysia kat sana, tapi penganjur Singaporean yang dah lama duduk di sana. So bila mak saya dengan wife saya sampai kat hotel tu, dia kata, "Jom kita pergi mak Fresh Mart tu." Wife saya ajak mak saya pergi. Sampai kat sana nak melintah jalan ni, tak ada traffic light apa untuk yang suruh kita berjalan macam tu kan, tak ada. Tak ada. Memang tak ada, cuma ada zebra crossing saja. Dia berdiri kat situ, tengok kereta tu slow daripada jauh ni kereta tu. Tak apalah, biarlah kereta tu lepas tu. Kereta tu berhenti. Lepas tu semua batu berhenti. Dia orang tunggu apa tu? Tak nak bagi tahu. Sikap kan. Dia berhenti, dan bila dia berhenti, dia bukan macam ni. Dia tak ada sentuh pun, dia duduk relax je. Dia tak marah pun. Yang mak saya tunggu tepi tu, dia tak marah pun. Cepatlah, orang nak cepat ni, tak ada. Cuba kalau kita nak minta jalan macam mana? Tawakal ala Allah. Mengucap sesiap asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak kan? Beza tau, beza. Tu sebab saya kata kita ni kalau hidup berintegriti mudah. Semua mudah. Ikut peraturan. Kita ni dalam bekerja juga, yang kedua kena ada amanah. Amanah kerja. Masuk waktu kerja on time, balik pun pastikan on time. Maknanya on time, kalau lebih tak apa, jangan tak cukup. Sebab kalau orang yang kerja pancikat ni, dia kena turun awal. Dia pergi kat pancikat awal, mustahil dia buat kerja dekat depan pancikat tu. Jangan nak bohong lah. Kan? Benda ni berlaku kat banyak tempat, kecuali HTAA. Cover saya siap. Kan? Kemudian apa yang kena ada? Seterusnya yang kena ada adalah ukhuwah, jaga hubungan satu dengan lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan tamak. Syukur. Jangan sombong. Tak ada apa-apa pun. Biasa je. Macam saya ni. Tak ada apa-apa pun. Biasa je. Manusia biasa. Kan? Tak payah kita nak belagak, oh aku ni macam ni, aku ni macam ni. Tak payah.
sementara je. Manusia ni kadang dia belagak dengan 3 benda dunia. Pertama, pasangan. Isteri I paling pandai masak sekali. I tak main lah makan kat kedai ni. Esok tu makan kat kedai. Pasal isteri aku dah tak ada. Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Mak belagak. Besok tu suami dia mati tercekik sudu. Dia kemana dia? Abang! Mati kan? Hilang 2,000 sebulan. Yang kedua, harta, kereta, motosikal. Orang parking kereta besar kat bawah tu, berapa lama? Berapa lama kita rasa kereta tu besar? Berapa lama kita rasa kereta tu baru? Lepas tu benda lah boring kan, dah biasa tahu dia dah pakai kereta besar. Alah tu lama dah, berapa bulan dah. Engkau yang tak nampak. Kejap je, tak ada apa pun. Dulu rumah besar kita nampak dekat Kuantan ni, nampak ada satu rumah ni, kalau aku duduk aku nak buat rumah macam ni. Hari ni orang tak peduli dah rumah tu, berlambak lagi rumah besar. Betul tak? Tak ada orang heran dah pun. Begitu juga yang ketiganya, jawatan. Saya merupakan pengarah bahagian pengurusan STA. Saya pengarah, bukan, timbalan pengarah bahagian perubatan, contoh. Sampai masa duduk dekat tepi tiang kat rumah tu, pencen. Betul. Ini dah terjadi pada saya. Saya dah dekat pesara. Syamsul debat dah dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Betul. Sementara je semua. Betul tak? Macam tadi anak kita, tiba-tiba anak dah besar. Nanti you akan dengar satu perkataan yang paling terperanjat sekali pada orang yang baru-baru kahwin, yang baru anak kecil. You akan terkejut, macam tiba-tiba je anak sebut nak kahwin. Mama nak kahwin. Ha? Kita rasa dia budak lagi. Sekejap je masa berlalu. Baik macam lagu. Tapi betul. Ya? Masa berlalu dengan cepat. So, jaga hubungan satu dengan jangan dengki-dengki. Jaga ukhuwah. Ini dapat, dia senang je. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kalau orang lelaki, dia senang tau. Dia tak puas hati, dia cakap, macam mana kau boleh dapat anugerah macam mana? Cuba cerita dengan aku. Kerja sama, ponteng sama. Macam mana kau boleh dapat? Aku, yalah, macam mana pun, selama ni kalau Dr. Rahana suruh aku buat kerja, aku buat, aku siapkan. Aku keluar-keluar lepak, ponteng-ponteng kerja, siap. Yalah, aku tanya je. Orang lelaki, dia tanya. Orang perempuan, dia tak tanya, dia puji lagi. Tahniah tau, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk kau semua ke kawan dia, dia terlupa, dia termasuk sekali orang yang terima anugerah tu masuk. Mengarau budak tu, ya Allah, kenapa orang marah sangat dengan aku ni, ya Allah. Ya Allah Akbar. Tak usah. Cuma kalau kita dapat satu kebaikan dan orang tak puas hati, kita terasa hati. Macam tu standard dia. Jadi sepatutnya macam mana? Dengar-dengar dia dah pakai kereta baru. Oh ya ke? Oh alhamdulillah, untung-untung dapat kereta tumpang kan, tak payah balik minyak, bawa tidur dalam diri je. Nampak tak? Ni ada dia pakai kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar anak dia SPM dapat semua A, macam anak dia seorang yang pandai. Cuba cakap elok. Dengarnya dia anak dia semua dapat semua A. Ya ke? Alhamdulillah, ada juga budak-budak pandai dalam tempat kita ni. Okey. Dengar dia naik pangkat, ya ke? Oh, papa senang kita minta tolong dia. Senang. Dengar tak yang uncle tu? Yang mana uncle tu lah? Yang umur 85 tu. Kenapa nak? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Ha? Kau biar betul? Ya. Cuba positif. Alhamdulillah, ada isteri yang tegap boleh jaga dia. Kau cepat dia cakap. Malam pertama mati tu. Oh, senangnya bercakap. Cuba tanya budak perempuan tu. Dek nak tanya, apa yang kau suka sangat dengan uncle tu? Umur dia dah banyak. Kau suka sangat kenapa? Macam mana nak cakap nampak? Budak 25. Dia penyayang, romantik. Ambil kau. Orang tua tu penyayang, romantik. Dia pandai ambil hati, pandai gurau, memahamilah. Lepas tu, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik.
Dah dia pokak tak terongan nak boleh apa? Nak balik pun tak boleh. Contoh, bukan orang sini lah. Cuba kita positif hidup kita ni. Macam kisah 3 ekor ketak jatuh dan pergi. Pernah dengar? 3 ekor ketak tu jatuh dan pergi. Ketiga-tiga katak ni nak keluar, ada seekor katak dekat atas ni. Bila katak tu nak keluar, katak pertama lompat, jangan tinggi ni, mati kau nanti, jangan tinggi, mati kau nanti. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba, jangan tinggi, jangan. Akhirnya katak kedua pun jatuh, mati. Katak ketiga pula cuba lompat, jangan tinggi ni ya Allah. Islam katak ni, jangan tinggi, jangan, mati kau nanti. Tapi katak ketiga zap berjaya keluar. Kenapa? Sebab katak yang ketiga tu pekak. Katak ketiga tu tak dengar, dia nampak macam ni je. Dan dalam pemikiran dia ingat tinggi lagi, dia positif. Ya, saya pernah buat eksperimen tu. Waktu saya di universiti dulu, saya dengan kawan saya pakat 10 orang untuk cakap seorang kawan saya yang sangat gemuk, untuk cakap dia kurus dalam masa yang berbeza. Boleh tak kita mengubah dia punya perilaku? Kita buat kajian. Member saya minta, jap. Kau nampak kurus lah? Mana ada? Pandai lah kau. Orang pertama. Selang 10-15 minit, jumpa kawan yang kedua. Jap. Kau nampak kurus lah? Kau ni biar betul. Agak-agak lah. Betul lah, nampak kurus. Mana ada? Dia dah mula terfikir tu. Sampai orang yang kelima. Kau nampak kurus lah? Adalah sikit. Nampak? Jawapan dia dah lain tau. Sampai saya orang yang ke-10, orang yang paling nakal, orang 10 lah, buat kesimpulan. Jap, stay jap. Kau nampak kurus lah? Macam ni lah, nanti aku ajar kau caranya. Dia siap nak ajar tau. Sebab apa? Tu sebab hari-hari kita kena cakap perkataan-perkataan yang positif. Dia tempat kerja, wah cantik hari ni, wah semangat nampak, okey ke? Dapat apa-apa ke semalam? Hari Jumaat pagi kan? Yang faham, tak faham. Ada yang blur nampak ya? Yang blur. Tengah loading. Dia lain tau. Kalau pagi Jumaat bila panckat lain. Assalamualaikum. Mana okey tu? Assalamualaikum. Salam. Bising lah. Enggak ada. Ada masalah lah betul. Ada masalahnya tu. Tak ada. Sebenarnya memang betul. Di luar negara memang betul. Rumah tangga ni dia tak dia saja hal, dia profesional. Di barat dia orang memang bahagikan betul keluarga dengan profession. Tapi kita di Malaysia ni tak boleh. Dia dah kat tempat kerja duduk tengok handphone. Akum, abang buat apa tu? Nak tanya kat laki dia buat apa? Dia tahu laki dia pergi kerja. Kau tanya lagi buat apa? Tanya kat pekber. Kan semua main bahasa ringkasan ni kan. Saya pernah dulu pergi ceramah dekat UiTM Puncak Alam. Saya kata, Assalamualaikum, nota bertindih kan saya. Boleh saya tahu di manakah lokasi ceramah ni akan berlangsung? Boleh tengok tahu WhatsApp saya memang saya jaga. Lepas nota saya jarakkan. Nama khas, huruf besar. Saya jaga betul. Lepas tu dia jawab, ha. Nak gelak guling-guling. Cik Samsul tak WhatsApp penuh. Korang hajar budak ni. Dia main bahasa ringkasan. Aku malam kebepa tu. Tengok, buat apa tu? Dengar ceramah. Dengar ceramah tu. Ceramah apa? Sebut nama aku makan ringkasan. Dah macam Angry Bird dah bunyi dia. Tak, macam tu lah. Kan? Memang rumah tangga. Cuba tengok masyarakat Chinese macam mana, Indian macam mana. Macam mana dia? Macam mana Melayu macam mana? Dia orang Cina ni dia punya budaya dia mesti selalu makan besar. Makan meriah, makan lauk mesti banyak. Yang Indian pula kalau tengok daripada kajian, India yang tradisional dia tak akan makan sebelum suami dia. Sebab suami tu anggap macam Tuhan betul. Yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu sebelum suami dia. Datin you kategori mana? Macam tu lah. Tak ada saja juga. Orang perempuan boleh tak makan dulu sebelum suami makan? Jawab. Boleh ke tidak? Suami lambat sikit balik, boleh makan dulu? Boleh. Suami balik? Nampak? Dengan tak bersalah dia cakap tu. Boleh makan dulu? Boleh. Suami balik, makan lagi.
Lepas tu kau marah, betul ke saya gemuk? Betul ke saya gemuk? Bayar tu. Tak ada. Itu sebabnya kita ni kan, dalam hidup kita ni tengok hikmah ni, jaga hubungan, tak usah pedulikan apa yang orang ni. Yang penting ada Tuhan bagi something kat kita. Kan saya kata hikmah. Kita kerja rajin, Tuhan bagi kita keluarga bahagia. Kerja rajin, Tuhan bagi anak kita ni tak menyakitkan hati. Betul? Anak kita balik, kita cakap ni, mak hari ni mak tak dapat nak bagi, bukan mak, mama tak dapat bagi duit belanja banyak tau, mama dapat bagi RM1 je. Mama tak apa, alung masuk dalam tabung. Habis tak makan ke? Mama, hari ni nak puasa sunat. Oh mak, bayangkan anak puasa sunat, mak pun tak habis lagi ganti puasa. Punya baiknya anak kan. Tahu tak? Tu maksud dia. Sejuk tak hati? Sejuk. Pukul 5 lah petang tu kita balik kerja. Mama, alhamdulillah mama dapat nombor 3 dalam kelas. Ya Allah, ya ke? Banyak kebaikan Tuhan bagi. Tapi nanti dapat nombor 1 pula tau. InsyaAllah saya cuba. Kadang-kadang anak mungkin tak berjaya akademik, tapi dia berjaya dengan kemahiran. Dia masuk belajar kemahiran, dia pandai. Dia tengok je aircon tu, dia tahu aircon tu on ke tidak. Itu tak payah belajar pun kau boleh tahu. Dan sekarang aku pun confused, aircon ni on ke tidak. Berpeluh pula kan. Tak adalah, saya okey je. Betul. Dan begitu juga kalau kita tengok dari aspek apa, kita percaya hikmah tadi. Macam saya kata tadi kan, ada je ganjaran Tuhan bagi. Itu sebabnya macam Anugerah Hikmat Cemerlang, kita marah kan. Memanglah, kalau Anugerah Hikmat Cemerlang, kota dia berapa persen? Bawah daripada 8% akan terima, betul tak? Staf ramai, mana nak bagi semua? Staf apa? Staf HTAA je berapa? 1,600, jadi yang dapat tu mungkin dalam berapa belas orang je. Setiap departmen tu berapa orang je dapat. Lagi kecil departmen tu, lagi kurang. Kadang-kadang dah lah departmen tu 3 orang je. Kepala ke dapat, badan pun tak boleh terima, tapi dapat seorang je lah. Tak, dia jangan kita fikir tak apa, itu bukan ukurannya. Ada orang cakap, ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Dia kata, la ilah Allah, teruk punya soalan ni. Sabar, Tuhan bagi dalam bentuk berbeza-beza. Kadang Tuhan bagi dalam bentuk yang lain, Tuhan bagi bentuk kebahagiaan. Seterusnya, accountability. Dalam bekerja, tanggungjawab kena ada. Jangan sibuk menyalahkan orang. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang atau besar? Kebun lembu tak makan. Kenapa kebun lembu tak makan? Perut sakit. Apa sebab perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi dia mentah? Kayu api basah besar? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Doktor, dia orang ingat lagi lagu tu. Sesaja test beriu menjawab ni. Dia bukan kira logik tak logik, janji jawab. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Saya cakap. Cuma lagu tu mendidik anak kita daripada tadika sampai sekarang, jangan menyalahkan orang. Ular tu sampai ulang 3 kali, memang makanan aku, memang makanan aku, so what? Tak ada siapa tanya dah. Itu sebab anak kita kat sekolah, dia ikut panggil kita. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Yang kau ambil buku dia kenapa? Dah dia bagi. Engkau bagi apa hal? Dia minta. Tak selesai kan? Menyalahkan orang tak habis-habis. Bertanggungjawab. Kenapa kamu tak siapkan kerja ni? Dr. Rohana tanya. Doktor, minta maaf doktor, memang salah saya. Semalam saya fikir saya dah siapkan yang ni. Saya ingat besok deadline, tapi masalah saya minta maaf. Saya buat sekarang tak apalah, saya nak tahu je. Bila mengaku, settle. Kena marah sikit, biasa. Kan, itu biasa. Jadi maknanya kata, accountability. Seterusnya apa? Seterusnya respon. Respon positif terhadap apa juga dekat tempat kerja kita. Keluar perkeliling, mulai beberapa bulan, semua staff naklah begini-begini. Staff-staff tidak boleh lagi begini-begini. Kena terima. Yang paling best tu, kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Sejak bila pula dia tak applicable pada orang yang nak pencen? Dia cakap. Semua orang tertakluk pada sekela tu. Dan tak payah petikaikan sebab dia orang dah fikir dah sebelum nak buat tu. Ya. Ada je ayat-ayat dia nak keluar. Kan? Dan seterusnya, yang last kali, kita kena bersemangat nak buat yang terbaik.
Dan nak jadi pekerja yang hebat juga, nak jadi pekerja yang cemerlang juga, yang pertama kita kena cepat. Jangan lambat, kita akan ketinggalan. Teknologi semakin bertukar, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Tapi kalau kita, tak pandai lah ni, tak pandai ni, macam contoh Google Meet, Zoom, kalau kita tak kuasai hari itu, kita akan tertinggal. Kita terpaksa juga, tak tahu pun kena belajar juga, kena install juga, kena buat juga. Sebab kalau saya lah Menteri Pelajaran, saya akan umum. Dengan ini saya umumkan, kita menghapuskan skim pinjaman buku teks di Malaysia. Berkuat kuasa mulai minggu depan. Dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Semua tahun daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampailah tingkatan 5, tingkatan 6, kita akan bekalkan tablet percuma. Pinjaman yang mana setiap tablet akan diinstal buku teks mengikut silibus masing-masing, mengikut tahun. Setiap ujung tahun dia kena pulangkan balik tablet tu. Setiap hari Senin guru disiplin akan semak. Kalau ada PUBG, rotan. Kalau ada install game, rotan. Satu game, satu rotan. Dan kemudian saya arahkan SKMM dan juga Suruhanjaya Komunikasi Multimedia berserta dengan jaringan yang ada, pastikan sebelum bulan 12 tahun ini kita telah pun berjaya menyediakan infrastruktur Wi-Fi percuma setiap taman perumahan dan juga kampung-kampung. Tengok nak tepuk dah. Rasa macam betul dah menteri cakap. Nak kalau cerita macam tu, tak adalah budak jawab, tak ada data. Kan? Dia orang buat untung berjuta-juta tau, atas bumbung hospital pun dia boleh tumpang letak dia punya tu. Menara tu dipasang. Dia bagilah sumbangan kepada tabung kecemasan hospital dalam berapa belah ribu, berapa puluh ribu, sedangkan untung berjuta. Betul tak? Itu sekarang ni dah makanan orang sekarang. Itu yang praktikalnya. Nampak tak? Saya harap petikan saya ni diserahkan kepada Datuk Razi Jidin untuk dipertimbangkan. Dan untuk jururawat dan kaki tangan hospital, sepatutnya sudah sekian lama apa yang kerajaan bagi untuk you all yang dah berjuang sebagai frontliner, pada saya, jangan malu, jangan segan, naikkan allowance kritikal dan naikkan gaji 50%. Pada saya betul. Doktor-doktor pun tidak ketinggalan. Betul. Punya teruk hari tu. Nak balik rumah pun tak boleh. Menangis-nangis kan tak jumpa anak. Ya Allah. Lepas tu kena pula COVID. Tak boleh balik. Kena kuarantin. Aduh. Kesian. Tapi Menteri Pelajaran tak boleh buat pengumuman tu. Kena bagi Menteri Kesihatan. Saya bersetujulah dengan Allahu Akbar. Tak ada, betul. Sebenarnya tu je. Sekarang ni bukan isu insentif yang tak payahlah hujung tahun 500 tu berhentilah. Bagilah terus kenaikan gaji. Dah lama dah nunggu je. Tak ada lah. Saya pernah kerja, saya duduk tempat you all, saya faham. Kan? Okey? Tak apa. Nanti kan lepas ni tak boleh panggil dah Samsurubat sebab ni maksud je tu. Tak ada. Tak, kita cerita je. Itu cadangan kan, betul tak? Kalau tablet tu kita selesaikan banyak perkara. Kalau wifi percuma selesai banyak perkara. Jadi kalau tiba-tiba kes naik tinggi, so dekat rumah dah standby dah. Sebab tablet dah ada kemudahan. Cikgu tak payah risau dah. Mudah. Itu sebenarnya. Kita kena bertukar dah. Dasar IT kebangsaan 1980-an dah diperkenalkan. Sekali 2022 masih ada lagi orang yang tak ada line. Aku ceramah hari tu dekat rumah pakai line tu. Allah, macam siput. La ilaha illallah. Maka saya nak dah apa hal Samsurubat tu? Dah keras. Hang kan? Okey. Dan seterusnya, kita kena cepat dengan teknologi ni sebab semakin lama semakin berubah. Macam telefon. Siapa sangka handphone dia boleh cocok, dia boleh buka, boleh pancarkan, boleh tunjuk. Teknologi sekarang. Kereta sekarang ni, start engine. Bersin, berhenti. Teknologi kereta. Smart car yang main-main. Smart TV, bayangkan Smart TV boleh pakai mata je gerakkan dia punya page tu. Dan tak ada kerja dah dekat orang tua. Yang bini tengoklah apa hal bapak kau tu. Bayangkan iris mata boleh kontrol skrin. Smart TV sekarang. Tapi jangan pakai benda tu, dia boleh rosakkan punya retina. Tak tanya dengan Dr. Hana. Saya agak-agak kan. Bahaya kot. Macam tu kita boleh connect, gerak kan. Dahsyat betul. Lagi dahsyat pada Terminator.
Kemudian seterusnya apa? Hadir pada peluang yang ada. Kita tak sangka hari ni kan. Ada orang hari ni dia datang khusus, dia tak kepasan pun Samsul Ubat. Ada orang tahu Samsul Ubat tapi tak tahu tu ke Samsul Ubat. Kan? Tadi ada yang kat bawah dekat jalan tu dah tegak tu. Dah betul apa lah. Aku cakap sabar aku tadi. Dekat jalan tadi. Aku cakap apa? Dan tadi saya maafkan dah. Orang yang mengumpat saya tadi saya maafkan dah. Ingat aku tak dengar. Aku dengar. Aku lalu tu telinga dengar. Weh, tinggi weh. Aku buka mas kau sebut kan. Dalam TV nampak tu kan. Kurang hajar betul. Tapi saya maafkan lah. Saya tak ada masalah. Saya okey. Dah memang tinggi. Sekarang betul boleh bergambar. Ustaz, tinggi sangat. Ambil gambar, jangan komplain. Dia bukan bahu tau, siku. Saya tengok saya ceramah dekat Rompin Pahang. Dekat Rompin, lepas tu malam tu ketua kampung tu rai kan lah, makan-makan. Lepas tu nak ambil gambar, boleh tak boleh? Dengan AJK dia lah. Yang ketua kampung tu dengan yang lelaki bawa, duduk lah. Yang perempuan berdiri belakang. Sekali makcik seorang tu kat belakang. Free size, dia kata. Si penang dia. Apalah free size lah cik? Alah yang macam ni tu. Itu freestyle. Tak, yang penting dia confident. Orang tengah senyap, free size, semua pandang dia. Saya itu pun salah satu kesusahan Samsul Ubat lah. Pergi mana-mana kan aku nampak ramai orang tak boleh ambil, tak boleh nak makan situ. Kan tak makan. Ambil gambar boleh? Ni mancing minat betul nak ambil gambar ambil. Mancing gambar boleh. Dalam tua-tua tu dia ambil gambar. Naik tangan. Oi, macam makcik ni tu. Tak apalah, okey je kan. Janji bahagia. Kan? Kemudian apply. Ini bukan zaman cakap aku nak berubah, aku nak jadi pekerja yang terbaik. Jangan cakap, kena buat. Buat yang terbaik. You all gelak, aku tahu korang memang sangat stres kerja. Dia gelak sampai, dia kalau gelak sampai dia usik kawan dia, lepas tu teruk tu. Lepas tu bila kena kat kawan, sebab kawan dia bila kena, dia berjangkit tau, dia macam karen tau. Betul tak? Ada seorang dulu saya camah berlari keluar pahal nak terkencing, macam touchet tu. Betul. Saya ada jumpa satu dekat Kedah. Kawan saya masa tu ajak makan dekat rumah dia. Dia kata, kau jangan gelak tau. Kenapa lah? Makcik aku ni kuat tergelak. Saya ingat macam ni lah kan. Rupanya lain. Rupanya saraf dia. Saraf dia macam terganggu sikit. Jadi dia tergelak je. Saya sama, Assalamualaikum. Salam. Kita, kesian. Dia kata, kelakar ke bagi salam tadi? Ni kawan saya Syamsul. Kelakar ke nama aku? Kata. Rupanya tengok dia bancuh air kat dapur tu. Kesian orang ni, betul. Hati-hati tau, jangan sampai putus saraf kau macam tu. Jangan. Sebab orang macam ni tak boleh bawa tengok orang meninggal. Jangan. Takut kecil hati kan. Kenapa meninggal? Accident. Oh jangan, kecil hati. Boleh putus saudara tu, jangan main-main. Kan? Sabar kan. Kesian. Lain kali bawa towel good morning. Dah tahu dah basah, dah kuyup, dah emas, dia tak tahu kejap pakai kejap macam mana, tak tahu nak letak mana. Kan? Sabar. Kemudian selepas daripada tu mantapkan pengetahuan kita. Mana tak tahu, belajar. Tak tahu, tanya. Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Walaupun buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi cari ilmu banyak-banyak. Tak tahu, belajar, tanya. Masih ada ruang untuk kita belajar. Saya pun sentiasa belajar masa ke semasa. Itu sebab saya kalau dengar ada penceramah bagi talk, saya akan seselir duduk ujung-ujung jauh-jauh. Saya tak boleh bagi dia nampak. Sebab penceramah kalau nampak saya mula mengada. Oh, nampak Samsul Ubat ada. Patut dia yang ceramah ni. Aku ceramah ajalah, aku nak ambil point kau ni. Kan? Sebab kita nak belajar juga kan? Kita nak belajar. Seterusnya apa? Seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Time kerja betul-betul.
Waktu dengan family betul-betul. Profesionalnya bukan hanya tempat kerja tau, termasuk di rumah. Balik rumah, tinggalkan kerja. Tapi kalau ada kerja tak siap pun, nanti dulu, settlekan kat rumah dulu. Pada benda-benda hidup dekat rumah tau. Benda-benda mati jangan difokuskan. Tahu benda mati? Remote, benda mati. Kita on baru dia hidup. Sofa, katil, katil, tak. Benda-benda hidup yang bergerak dalam rumah tu. Macam pokok bunga. Kan bernyawa tu. Tu sebab ada orang cakap kalau kita nak bagi pokok tu cepat naik, kita sampai siram tu kita kena apa? Kena cakap dengan dia saat pokok tu membalas balik, itu adalah hari terakhir kau sebenarnya. Pokok besarlah kau, pokok besar kalau pokok menyiram pemalas. Dia balik layan isteri. Betul, saya kalau tengok sih kesian. Macam mana perjuangan ni membesarkan anak-anak tanpa suami ni yang jauh kan. Tu kadang tu balik sian. Tu sebabnya orang lelaki kena appreciate orang perempuan. Orang perempuan ni tanggungjawab dia dua je kat rumah. Pada orang Melayu lah, orang Melayu Islam lah sebenarnya lebih kurang je, tapi orang Melayu Islam tu dia ada penekanan sikit. Orang perempuan dua je tanggungjawab dia. Melahirkan anak, melayan suami. That's all. Tahu? Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Rumah-rumah basuh pinggan, basuh kain, kemas apa, bilik, sentar bilik air, lipat apa semua, dry cleaning, semua buang sampah, masak, sebenarnya semua tugas suami. Sempat rakam tak? Cuma orang perempuan dengan willingly, dengan penuh rela hati bantu suami buat kerja tu. Jadi suami kena appreciate. Terima kasihlah isteri abang kemah rumah macam ni. Abang sendiri pun tak dapat buat macam ni. Itulah makanan orang perempuan tu tak? Ya Allah, sedapnya lauk sayang masak. Mulalah kan? Asal dapat lauk orang sebelah je sedap. Lah mana abang tahu? Abang ingat kau masak kan? Salah puji pula. Ya, puji. Kadang orang perempuan dah fed up, dia yang tanya, tak nampak ke bilik air tu? Suami keluar bilik air. Tak nampak ke bilik air? Alamak, bilik air tu kenapa? Matilah. Kau renovate ke bilik air tu? Wah, bini dah sental bilik air tu bagi cantik, bersih. Betul tak? Orang lelaki kena alert. Kena cakap terima kasih. Bila nampak isteri tengah basuh pinggan, sayang, dah. Tak apa, biar abang sambung. Pergi mandi. Pergi mandi, abang sambung. Bayang kan? Timbalan pengarah pengurusan. Masuk. Seronok tak? Seronok. Dr. Rafidah seronok. Oh ya Allahu Akbar kan? Kalau suami pump take over, seronok tak? Seronok. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Dia akan rasa happy tau. Ataupun suami balik. Dah apa ni abang dah booking lah spa muslimah tu pergi. Hari Sabtu ni pergi. Abang tak ada pergi. Nanti buat spa, massage, pedicure, manicure semua pergi. Abang biar anak abang jaga, pergi je. Abang tahu bukan senang nak jadi orang nombor 1 oftalmologi ni dekat Pahang. Contoh lah kan, pergilah. Abang nyusahkan abang, tak susah apa. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar punya suami. Ingat iyalah dia bayar. Tak adalah bang gurau ya, abang bayar dah, abang bayar. Pergi je. Happy tak orang buat? Happy. Itu sebab saya kata kita kena ni. Kemudian organize strategi kan. Macam saya, wife saya dah lock kan, siap-siap. Kan? Time-time yang penting. Aduh, buat macam mana kan? Siap pun tak penuh je hari-hari. Penuh hari-hari. Sian kan? Buat macam mana? Tu namanya ada hikmah dia. Sebab kata orang, makin jauh makin rindu. Macam itulah. Kan? Betul. Iya. Appreciate lah masa. Dan begitu juga niat kita kena baik. Cepat, hadir, apply, mantapkan pengetahuan, profesional, iltizam, buat yang terbaik. Tu sebabnya macam kita buat yang terbaik, tak usah kita risau. Tu sebabnya kalau nak mengelakkan orang tak puas hati pasal anugerah Hikmat Cemerlang, simple je, tambah anugerah. Tak betul, saya dekat pejabat-pejabat agensi kerajaan banyak dekat KL semua, saya cadangan tambahkan. Contoh.
Kalau kita tengok APC, bukannya dapat apa sangat. Cuma tengok, okay, APC dapat apa? Yang pertama apa? Tak janganlah nampak sangat nak duit tu. Sebut sijil dulu. Sijil. 1,000 je. Sabar. Bawa tenang. Dia sebenarnya sijil tu yang mustahak. Duit tu iringan. 1,000 sebut dulu. Dapat sijil, kemudian duit RM1,000. Bahagian HR mana? Bahagian HR mana? Mana bahagian HR? Dah menyesal pula duduk HR. Sama mana bahagian HR? Mana bahagian HR? Ada? Mana atuh bahagian HR? Yang berlonggok tu HR. Dia orang biasanya dia orang dah tahu dulu senarai penerima. Sulit dan rahsia. Betul tak? Dia dah tahu dulu. Lepas tu, hello, kau nak belanja aku apa? Kenapa aku tak faham lah? Tanya, kau dapat APC tahun? Pandai je kau. Iya, aku dah tengok dah senarai ni. Betul ke weh? Iya. Tapi ingat tau, ni sulit dan rahsia. Akhirnya saya nak tanya, semua dah tahu lah lepas tu. Dah tahu, tanyalah. Yang best tu bulat nak ikan. Bila nak belanja. Itu yang muka naik atas pentas, muka tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Tambah anugerah. Contohnya, markah SKT 90 ke atas. Bagi sijil. Jadi kat rumah anak nampak siap frame tu. Mama markah SKT 90%. Itulah, Mama walaupun Mama kerja, markah Mama tinggi tau. Oh, iya ke? Nak jadi macam Mama lah. Belajar je. Kemudian tak pernah MC tahun dinilai. Betul? Ada yang bagi tau. Tak pernah MC tahun dinilai. Muntah darah pun pergi kerja. Kau pergilah balik. Dah muntah darah dah ni, pergi balik. Nanti tak dapat sijil. Dia tak balik. Yang seorang tu tak pernah punch card merah tahun dinilai. Abah, tak pernah punch card merah tahun dinilai ni maksudnya apa? Maksudnya Abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok Abah lambat, ada caranya. Wah, ajar betul. Dah lah lambat dia ajar pula budak tu. Jangan buat. Ya. Itu contoh lah. Maknanya syukur. Kadang-kadang Tuhan tak bagi. Dia ada beberapa tanda keberkatan rezeki. Tanda keberkatan rezeki, yang pertama, mungkin kita dapat naik pangkat. Tapi nak bagi semangat ni. Walaupun tak dapat naik pangkat, rupanya Tuhan bagi kita rezeki apa tau? Gaji kita cukup. Kita cucuk duit, kita dah bayar bil, berlebih lagi. Apa yang tak settle lagi ha? Tengok balik. Berlebih. Pernah tak macam tu? Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami tak cukup. Mana pergi duit aku? Apa sahaja tak cukup? Itu memang tak akan berlaku lah. Tak adalah. Maknanya rasa cukup. Itu sebabnya Nabi Muhammad ada sebut lah. Mungkin yang non-Muslim pun, you all pun boleh ambil lah. Dia cakap apa tau? Dia kata, manusia ni, anak Adam ni, kalau bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup manusia ni. Nak lagi. Itu manusia. Tak cukup ke seorang isteri yang boleh jaga kau? Betul tak perempuan? Betul tak? Tak cukup ke seorang isteri? Betul tak? Kau orang ni macam reda je. Aku tanya betul. Tak, contoh lah, duit nak lagi. Ada orang dia boleh garuk kepala. Aduh teruk lah, duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau kan? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Tapi Nabi Muhammad juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, okey. Jangan kita sibuk tengok apa benda yang kita tak ada. Kan? Jangan mengongot. Kenapalah rumah dia rumah bungalow? Banglo. Rumah ni rumah banglo, rumah air, rumah teres, rumah flat, apartment, quarters, apa sal. Syukur sebab waktu tak ada orang sama. Sunyi sama. Silap-silap duduk quarters, duduk apartment tu lagi meriah walaupun orang tak ada. Assalamualaikum, salam. Mas sebelah punya, salah. Ingat mah kita. Biarlah wallet dia harga RM50,000. Wallet kita harga RM50. Bukannya boleh masuk almari, boleh masuk kursi. Duit tebal sikit dan tak boleh lipat. Betul tak?
Biarlah kereta dia Grand Livina, kereta kita Grand Liviva 660 pula tu. Bila servis 200, 300 settle. Dia beribu kena settle. Syukur. Biarlah jam tangan dia sampai 50,000, jam tangan kita RM50. Masa yang ditunjukkan sama. Bila kita naik flight, Datin Dr. Gauri duduk business class, kita duduk ekonomi, sempit. Syukur sebab waktu berlepas, waktu mendarat sama. Belum pernah lagi dia buat pengumuman kita akan mendarat sebentar lagi. Kepada penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Mana ada? Sama je. Malahan untung duduk belakang tau, ekonomi tu. Boleh cakap dengan pramugari tu. Kacang. Dekat depan ada business class, Datin Gauri dapat sekali tu. Yalah, dia tak minta lagi. Kita yang minta. Kacang. Boleh. Kacang, kejap. Syukur. Kena fikir macam tu. Jangan mau banyaknya kain nak lipat. Syukur, tu tanda kita ada pakaian. Baju tahu tempah dah tak muat. Syukur, tu tanda cukup makan. Ya, iya. Jangan merungut isteri membebel. Banyak betul lah bercakap perempuannya. Dohai. Syukur, itu tandanya dia tetap ada di rumah menunggu kita. Merungut. Suami aku ni tidur berdengkur. Aduh. Macam mana nak tidur? Syukurlah sekurang-kurangnya orang lelaki ni tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Orang lelaki masa bujang dia tak dengkur tau. Kita orang tak dengar. Bila dah kahwin memang penat. Ada yang bunyi mengunyah. Ada yang bunyi ngasah gigi, krik. Tajam gigi ni karang Ada yang bunyi sombong kapal pun ada tau. Dia mungkin dulu kerja maritim ke tak tahu lah. Sampai pagi tu. Besok pagi bini tanya, bang nak tanya sikit, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling penat dia bunyi vibrate handphone. Betul tak? Yang lagi penat dia sambung dengan bahasa Rusia hujung. Orang perempuan pernah tak dia punya tak tahan suami dia berdengkur, dia sampai duduk tengok suami dia? Pernah lah. Apalah yang kau tanggung ni bang? Dia climax dia bila dia sampai chorus tu, yang dia macam tercekik tu. Kita pun letak kat hidung dia. Hidup lagi tak? Hidup lagi. Jadi ada satu makcik ni dekat Rembau, dia kata apa tau? Tak adalah masa lain yang paling makcik ingat kat pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni, kalau dengar dengkuran suami, tolong bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu ya, macam tu. Iya, belajar syukur. Syukur tau. Hidup dalam dunia ni aku tengok orang gelap. Tak, lagi satu dah lah suami. Menurut kajian, orang lelaki mati dulu atau pada orang perempuan? Perasan ada kan kajian ni buat kan? Saya pergi ceramah dekat rumah warga emas, dekat Jempol. Saya sampai kat dalam dewan tu, semua perempuan. Saya kata lelaki tak ada. Lelaki habis mati dah. Dia jawab. Dia jawab macam tu. Saya punya tergelak 5 minit tak boleh ceramah. Lelaki habis mati dah. So layan yang terbaik. Hidup kita ni nak senang, syukur, sabar, kemudian tawakal, serah pada Tuhan. Keempat,
redha, terima apa juga yang sampai kat kita ni dengan tenang, adalah kebaikannya, dan kemudian ikhlas. Rezeki cukup, berkat. Kedua, rumah tangga bahagia, tu tanda berkat. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna. Anak, ulala, bahagia. Yang ketiga, apabila suasana tempat kerja senang dan menyenangkan, kita senang dengan orang lain senang dengan kita, tu tanda kerja kita berkat. Kemudian keempat, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak kita ambil 10 subjek dapat 13A. Pecahan tak wajar, berlebih pula A dia daripada subjek dia. Bangga tak kita? Bangga, plural. Bangga sangat-sangat, kan? Kemudian kelimanya, apa dia? Rumah kita sering kali diziarahi, itu juga tanda rezeki kita diberkati, kerja kita berkat. Tapi diziarahi ni tak termasuk yang tin Shopee, tak termasuk. Hari-hari orang datang rumah kita barang berkat, itu kau yang order. Dan begitu juga doa kita dimakbulkan. Itu semua adalah tanda diberkati. Saya nak bagi tahu, ingat balik pesan saya tadi, apa yang Nabi Muhammad sebut tadi kan, Prophet Muhammad bagi tahu apa? Pertama, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga, tak pernah cukup. Yang kedua, orang yang paling kaya adalah orang masa cukup dengan apa yang dia ada. Ketiga, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Itu orang perempuan boleh cakap kat suami dia malam nanti. Kalau abang nak jalan laju, abang jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak pergi jauh, kita jalan sama-sama, bang. Cakap tu, dia akan faham maksud dia tu. Begitu juga hidup kita ni antara B dan D, birth and death. B and D, birth and death, kelahiran dan kematian. Di antara B dan D, tengah-tengah apa? B dan D, tengah-tengah apa? C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalani. Nak jalan happy, happy. Kalau kita pilih nak susahkan diri kita, nak buat benda-benda yang tak sepatutnya kat tempat kerja, buat, tapi kita tak akan bahagia. Saya cakap saya. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Saya faham. Tanda-tanda suruh berhenti tu saya faham. Jadi kalau dah macam ni letak kat telinga dia jam tu kan, macam lah aku tak faham mesej tu kan. Tiba-tiba lah kau sibuk nak dengar jam tu berbunyi ke tidak. Okey, jadi apa pun saya doakan, mudah-mudahan semua dimurahkan rezeki, semua dipermudahkan urusan, dimakbulkan doa naik gaji, kurang-kurang 50%, dan dinaikkan allowance kritikal. Saya doakan yang baik-baik untuk anda semua. Saya doakan yang terbaik. Jadi sebenarnya banyak lagi lah saya nak sentuh pasal yang macam sombong tu tadi kan, dia ada ujub, riak, takbur, banyak lagi sebenarnya. Jadi mana confirm kena panggil lagi. Itu saja daripada saya. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak memanjat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak penganjung mengundang, rasa nak junjung.